Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada semua pelajar 1B. Jadi topik pembelajaran kita pada hari ini adalah karangan pendek. Jadi kita akan belajar macam mana kita nak menghasilkan karangan pendek. Jadi sebelum kita pergi ke tips-tips untuk menghasilkan karangan pendek, kita tengok dulu ciri-ciri karangan pendek. Jadi ciri yang pertama, karangan pendek ini dia mempunyai adalah 10 markah. Karangan pendek ini adalah 10 markah. Kemudian karangan pendek ini mempunyai pendahuluan. Pendahuluan dia at least 1 ayat sahaja. Manakala isi dia banyak ayat lah. Kemudian penutup pun sama, ada 1 ataupun 2 ayat, bergantung kepada patah perkataan. Jadi ciri-ciri karangan pendek yang baik juga mestilah mempunyai penanda wacana. Jadi sebelum tu, selain daripada ciri-ciri ni, karangan pendek juga dia panjang patah perkataan dia adalah antara 50, ini patah perkataan, 50 hinggalah 80 patah perkataan. Jadi karangan kamu tak boleh kurang daripada 50 dan tak boleh lebih daripada 80 patah perkataan. Jadi itu tadi untuk ciri-ciri karangan pendek. Di sini saya terlupa nak tulis yang patah perkataan ni. Saya tulis dekat sini, patah perkataan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi itu 4 ciri karangan pendek. Yang pertama, dia menyumbang markah sebanyak 10 markah. Yang kedua pula, patah perkataan dia adalah 50 hingga 80 patah perkataan. Yang ketiga, karangan pendek mestilah mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Dan akhir sekali, setiap isi itu mestilah diselitkan dengan penanda wacana. Kita akan tengok tips untuk menghasilkan karangan pendek pula. Jadi langkah yang pertama yang harus kamu lakukan, langkah pertama dan langkah kedua ni dia merupakan langkah untuk kamu menganalisis soalan ataupun bahan ransangan yang diberikan. Langkah 1 dengan langkah 2 ni. Langkah 1 dan langkah luar ni adalah proses kamu menganalisis soalan dan bahan ransangan yang diberi. Jadi langkah 1 menyuruh kamu untuk membaca arahan soalan dengan teliti. Jadi kamu harus baca soalan dengan teliti. Jadi contoh soalan untuk karangan pendek adalah seperti ini. Ini contoh dia. Jadi contoh soalan dia, berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang adab ketika beraya. Panjang huraian anda hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi itu adalah untuk contoh soalan bagi karangan pendek ini. Jadi kamu kena baca betul-betul soalan tu, apa kehendak dia, apa tema dia, apa kata kunci yang ada. Macam itulah kita nak menganalisis soalan. Kemudian langkah kedua ini pun salah satu daripada langkah untuk menganalisis, iaitu kamu menganalisis pula bahan ransangan yang diberi. Jadi di sini kamu gunakan ayat atau maklumat yang diberikan pada bahan ransangan untuk menulis karangan. Jadi contoh dia dekat sini adalah macam risalah, dia bagi bentuk bahan ransangan yang diberi adalah risalah. Jadi kamu kena guna semua apa yang ada di dalam bahan ransangan ini. Selain daripada risalah ni, ada banyak lagi bahan ransangan. Contoh dia peta minda, iklan, majalah, keratan akhbar,
Jadi banyak untuk bahan rangsangan ni, bukan tertaluk kepada satu bentuk ini saja. Dia merangkumi banyak jenis. Jadi seperti yang saya cakap tadi, langkah 1 dan langkah 2 adalah langkah di mana kamu akan menganalisis soalan tersebut. Okey, jadi nanti saya akan tunjuk bagaimana cara untuk kamu menganalisis soalan atau bahan ransangan. Okay, jadi kita dah buat langkah 1, langkah 2. Langkah ketiga adalah kamu kena tulis ayat yang gramatis. Seperti yang saya cakap hari itu, saya tak nak ayat-ayat level darjah 6. Saya nak ayat level budak tingkatan 1. Jadi ayat yang kamu guna haruslah gramatis. Okay, langkah yang keempat, yang ni penting, gunakan penanda wacana. Selain itu, hal ini demikian kerana, dalam pada itu, di samping itu. Jadi semua tu kita perlu masukkan penanda wacana. Ada markah khusus untuk penanda wacana ni. Jadi jangan main-main dengan penanda wacana ni. Okey, langkah yang seterusnya adalah langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini, kamu harus memastikan karangan pendek itu mesti ada pendahuluan, isi dan penutup. Jadi untuk menyenangkan kamu, pendahuluan, isi dan penutup ini kamu gabungkan dalam satu perenggan sahaja. Gabungkan pendahuluan ada satu, pendahuluan ni ada satu ayat. Kemudian isi mungkin ada 4 ayat. Penutup mungkin ada 1 ataupun 2 ayat. Jadi kamu gabungkan semua ini menjadi satu perenggan. Okey, dan yang keenam, yang ni karangan tidak melebihi 80 patah perkataan. Walaupun 83, 81 ke, satu perkataan yang lebih tu tak akan dikira. Dia akan ambil 80 patah perkataan sahaja. Dia tak akan ambil lebih daripada itu. Jadi pastikan panjang patah perkataan untuk karangan pendek kamu adalah dalam lingkungan 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, jadi sekarang kita akan tengok bagaimana kita nak hasilkan karangan pendek. Okay, jadi saya nak kamu tengok betul-betul macam mana cara dia. Okey. Okey. Jadi di sini adalah contoh karangan pendek, di mana karangan pendek ini adalah bahan rangsangan dia peta minda. Jadi ini adalah karangan pendek yang berkisarkan kepada peta minda. Okay, jadi benda pertama yang harus kita buat adalah kita baca arahan dan soalan. Okay, jadi soalan dia berdasarkan maklumat yang disediakan. Tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey. Jadi dia nak kita tulis sebuah karangan pendek, panjang perkataan 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi soalan dia kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah soalan dia. Ini soalan dia. Soalan dia adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi kamu kena nyatakan apakah kepentingan ilmu pengetahuan. Okey, kejap saya tukar setting dekat pen saya dulu. Okey, jadi selepas kita dah baca arahan, benda kedua adalah kita harus menganalisis. Tadi saya ada bagi tahu bagaimana kita nak menganalisis soalan kita. Okey. Jadi kita akan menganalisis soalan dan bahan rangsangan yang diberi. Ini adalah
petang minda. Jadi cara kita nak menganalisis dia. Okey, sini saya tulis dekat sini analisis. Okey, jadi benda pertama yang harus kita analisis ialah dari segi soalan. Dari segi soalan dan tajuk. Jadi soalan dan tajuk untuk karangan pendek ini adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi itu adalah soalan dan tajuk dia. Okey, kemudian kita akan analisis dari segi tema. Apakah tema untuk karangan pendek kita? Jadi kita tengok semula soalan ini. Okey, selalunya tema ini dia akan berada pada bahagian kedua perkataan tersebut, iaitu ilmu pengetahuan. Ini satu dan ini dua dan ini satu. Okey, jadi tema ini selalunya berada dekat bahagian yang kedua, iaitu ilmu pengetahuan. Okey, jadi ilmu pengetahuan adalah tema untuk karangan pendek kita ni. Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga kita akan analisis dari segi kata kunci. Kata kunci. Okey, kata kunci ni pula dia berada di hadapan, iaitu kepentingan. Okey, jadi kepentingan adalah kata kunci. Okey, kepentingan ni dia membawa maksud kesan. Kesan. Jadi adakah kepentingan ini kesan negatif ataupun positif? Jadi kepentingan ni adalah kesan positif, kesan yang baik. Jadi kalau dia kesan yang positif, kata tugas yang kita guna adalah dapat ataupun dapat. Jadi itu adalah analisis dia tadi. Jadi yang saya ulang balik, kata kunci tadi adalah kepentingan. Kepentingan ni dalam erti kata yang lain dia adalah kesan. Kesan yang ini adalah kesan positif kerana dia adalah kesan yang baik. Jadi kalau kesan yang baik, kesan yang positif, kata tugas yang kita guna adalah dapat ataupun dapat. Okey, seterusnya adalah kita nak memulakan ayat kita. Kita nak memulakan ayat yang pertama ataupun ayat pendahuluan. Jadi yang kita guna adalah tema ini tadi. Tema ini yang kita guna. Jadi perkataan pertama yang kita guna adalah tema. Kemudian kita tengok balik. Tema dia bersifat positif tadi kan. Kalau bersifat positif, kita akan guna, kalau dia tema tadi bersifat positif jadi kita akan guna frasa sangat penting. Macam mana kita nak tulis ayat guna tema dengan frasa sangat penting ni? Okey, saya tunjuk dekat kamu. Okey, jadi tema dia tadi adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Okey, ilmu pengetahuan adalah kita guna adalah adalah sangat penting. Adalah sangat penting. Okay, saya nak tambah lagi ayat ni, adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Pengetahuan ni penting sama ada kamu nak jadi pelumba ke pun perlu ada ilmu pengetahuan.
Okay, jadi kita dah settle dekat bahagian ayat pendahuluan, iaitu kita beritahu kita akan guna tema dengan kerana tema itu positif, jadi kita akan guna frasa sangat penting. Jadi ayat dia akan menjadi ilmu pengetahuan adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Kita gunakan saja apa yang ada di dalam ayat rancangan, di dalam bahan rancangan dan analisis yang kita telah buat tadi. Okey. Seterusnya kita tengok kenapa ilmu pengetahuan penting. Jadi tadi kita tulis kenapa ilmu pengetahuan itu penting. Jadi kenapa dia penting? Kita tengok isi. Isi pertama. Jadi untuk isi ni saya akan kelaskan isi ni. Ini saya nak letak isi nombor 2. Ini isi nombor ini isi nombor 1, ini isi nombor 2, ini isi nombor 3 dan ini isi nombor 4. Jadi saya akan kelaskan dia mengikut urutan ini. Okey, jadi isi ni okey, guna merah pula. Okey, jadi isi ni ini dia sebenarnya adalah predikat. Bahagian ni tadi isi semua ni 1 2 3 4 ni adalah predikat. Predikat yang tidak ada subjek. Jadi subjek dia tak ada. Predikat ada, subjek tak ada. Jadi subjek inilah yang kita akan hasilkan. Kemudian kita akan sambungkan dengan predikat ini. Okey, jadi seterusnya saya nak isi yang pertama kan. Okay, jadi kita akan tambah penanda wacana. Okay, jadi untuk penanda wacana ini saya akan guna hal ini. Hal ini demikian kerana. Okay, hal ini demikian kerana. Okay, siapa yang memperoleh kerjaya? Kita yang memperoleh kerjaya. Hal ini demikian kerana kita akan apa? Memperoleh kerjaya yang baik. Dengan apa? Dengan adanya ilmu pengetahuan. Jadi itu kita dah untuk ayat yang pertama, untuk isi yang pertama kita dah selesai. Okey, isi yang kedua pula iaitu meningkatkan taraf hidup. Siapa yang dapat meningkatkan taraf hidup tadi? Siapa yang meningkatkan taraf hidup? Yang dapat meningkatkan taraf hidup ialah kita. Okey, jadi kita tambah penanda wacana. Saya guna penanda wacana selain itu. Jadi yang dapat meningkatkan taraf hidup tadi adalah kita. Jadi kita akan guna kita. Selain itu kita juga dapat. Saya guna kata tugas dapat ini. Kita juga dapat meningkatkan taraf hidup. Kita juga dapat meningkatkan taraf hidup. Jadi untuk isi yang kedua kita dah selesai. Okey, kemudian isi yang ketiga ni pula. Okey, untuk isi yang ketiga ni saya nak mempelbagaikan lagi ayat saya. Okey, jadi saya nak buat isi yang ketiga ni sebagai ayat pasif. Pernah belajar ayat pasif kan? Okey, jadi ayat pasif ini masalah yang timbul ini adalah objek. Jadi objek berada di depan kemudian diikuti dengan kata
kerja. Ini adalah kata kerja. Okay, jadi ayat ini pasif, maksud dia ayat itu akan saya terbalikkan. Jadi tengok macam mana saya buat. Okay, jadi kita tambah penanda wacana. Okay, cepat. Kita tambah penanda wacana. Di samping itu jadi kalau ayat pasif tadi, objek berada di depan, kemudian diikuti dengan kata kerja. Di samping itu, masalah yang timbul juga akan. Kenapa saya guna akan? Sebab perkara tu belum lagi berlaku. Jadi saya akan guna akan. Samping itu, masalah yang timbul juga akan dapat. Saya guna balik kata kerja dapat. Kata tugas dapat, kata tugas dapat. Kemudian diikuti dengan kata kerja. Kata kerja menyelesaikan. Sebabkan ini ayat pasif, kita akan ubah imbuhan. Jadi kata pasif ini, ayat pasif ini dia akan guna imbuhan di. Jadi diselesaikan. Diselesaikan. Jika apa? Jika kita berilmu. Noktah. Jadi settle untuk isi yang ketiga. Okey, isi yang seterusnya adalah isi yang keempat, isi yang terakhir. Jadi untuk penanda wacana ini saya akan guna penanda wacana akhir sekali. Akhir sekali. Okey, jadi tadi kita dah guna kita kan. Asyik guna perkataan kita saja, kata ganti nama kita. Okay, saya nak memvariasikan lagi kosakata kita. Jadi saya akan guna seseorang. Seseorang apa? Seseorang yang berilmu. Seseorang yang berilmu tidak, salin saja, tidak mudah dimanipulasikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Noktah. Jadi selesai untuk isi yang keempat. Kalau kamu perasan, saya hanya tambah beberapa perkataan sahaja. Selebihnya saya guna apa yang telah ada, iaitu apa yang ada di dalam peta Mindani dengan apa yang ada dekat analisis yang telah kita buat. Okay, jadi sebelum kita sambung dekat bahagian penutup, kita kira dulu berapa patah perkataan supaya nanti tak kelang kabut kita patah perkataan tu. Okey, jadi patah perkataan untuk bahagian ni tadi saya kira terdapat 57. Sampai ni adalah 57 patah perkataan. Okey, seterusnya kita dah selesai dekat situ. Seterusnya kita akan buat ayat penutup dia pula. Okey, untuk ayat penutup ni ada dua cara sebenarnya yang boleh kamu buat. Jadi kamu boleh guna satu ayat saja untuk penutup, ataupun kamu nak bina dua ayat. Bergantung kepada patah perkataan. Kalau patah perkataan kamu tu masih banyak lagi, nak sampai ke 80, jadi kamu boleh guna dua ayat. Okey, jadi kita buat dahulu. Okay, jadi untuk ayat yang pertama ini. Okay, jadi untuk penanda wacana dia saya akan guna kesimpulannya.
kesimpulannya, yang ni kita akan guna kaedah menulis semula soalan. Soalan dia tadi adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Okey, jadi kesimpulannya, terdapat banyak apa? Kita salin semula soalan tadi. Apa soalan dia tadi? Soalan dia adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Noktah. Okey, jadi di sini terdapat 63. Jadi banyak lagi. Jadi saya nak tambah satu lagi ayat. Satu lagi ayat saya nak tambah. Yang ni kamu boleh tambah sendiri ikut kreativiti masing-masing. Okey, jadi saya akan tambah oleh itu ahli masyarakat hendaklah berusaha mencari ilmu pengetahuan. Noktah. Jadi total patah perkataan di situ adalah 72. Jadi di sini kamu tulis 72 patah perkataan. Jadi itu adalah cara kamu nak menghasilkan karangan pendek. Okey, jadi saya harap semua faham. Okey, nanti saya nak kamu buat semula karangan pendek ini sebagai tugasan untuk hari ini. Cuba buat semula karangan ini. Nanti saya akan bagi soalan ni semula. Kamu rujuk balik video ni nanti. Kalau boleh kamu guna ayat kamu sendiri, supaya ayat kamu itu lagi gramatis lah. Jadi kamu buat guna ayat kamu sendiri dan nanti kamu boleh hantar saja via personal message kepada saya. Okey, itu saja PDP kita pada hari ini. Okey, terima kasih.